saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita bersyukur kalau kita masih bisa beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada saat ini, dalam segala keterbatasan kita oleh karena situasi pada saat ini. Biarlah setiap kita boleh datang dengan penuh sukacita, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita akan mempersembahkan hati kita, tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita, kita serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Tuhan yang akan melayakan setiap kita untuk datang beribadah kepadanya. Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Biar setiap kita yang sungguh-sungguh rindu akan hadirat Tuhan, dimanapun kita beribadah pada saat ini, kita boleh merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan di dalam hati setiap kita masing-masing. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Mari bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad, kita akan memperkokoh iman kita dengan mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah melimpahkan berkat-Mu dalam hidup kami, hingga kami boleh ada sebagaimana kami saat ini. Terlebih kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan yang telah Engkau karuniakan melalui karya Kristus Yesus di atas kayu salib, sehingga kami boleh menjadi orang yang merdeka, yang terbebas dari segala dosa kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kekuatan dan penyertaan-Mu yang tidak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kami. Terlebih dalam situasi dunia saat ini Tuhan, bagaimana virus corona yang membuat kami cemas, takut, khawatir. Namun kami tidak kehilangan iman dan percaya kami kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup menjaga kami, Engkau Allah yang sanggup memeliharakan hidup kami, Engkau yang akan memulihkan semua dan menjadikan semua indah pada waktunya. Tuhan, saat ini Tuhan kami rindu untuk bersekutu denganmu, untuk memuji memuliakan namamu, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah manusia yang hina dan penuh dengan dosa. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami melangkah lebih jauh dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Mohon Tuhan menyucikan, mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskan dan layakkan kami untuk beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan, memuji Allah kita yang luar biasa, Allah yang berkuasa dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Mari dengan sukacita kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Allah sanggup. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang sediakan Tuhan bagi kita.
Dia akan berubah bagi kita. Puji Tuhan dan sukacita kita dalam pujian ini bersama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji Tuhan, kuasanya tidak pernah berubah. Oleh karena itu tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita cemaskan. Dia Allah yang berkuasa yang menjaga segenap hidup kita. Mari kita datang ke hadapannya. Kita membawa segala pergumulan kita, pergumulan bangsa kita ke hadapan Tuhan kita. Allah yang menguasai, yang berkuasa atas segala-galanya. Bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, Allah kami yang luar biasa, Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Pada saat ini Tuhan, dengan bersehati Tuhan kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau membawa doa-doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk tenaga medis dan relawan, mereka yang telah mempertaruhkan nyawanya, bekerja siang dan malam untuk menolong pasien-pasien yang terpapar virus corona. Tuhan, Engkau yang akan menjagai mereka, Engkau yang akan memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, sehingga mereka boleh tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. Tuhan lindungi dan berkati keluarga mereka. Engkau yang akan menolong agar setiap tenaga medis dan relawan ini boleh fokus dalam menjalankan tugas mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah kami, baik di pusat maupun daerah. Mereka berusaha memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk memutuskan penularan dari virus ini. Tuhan, biar Engkau berikan koordinasi yang baik, kerjasama yang baik, dan juga kami sebagai warga negara Tuhan boleh mendukung program-program dan kebijakan dari pemerintah agar semuanya ini boleh cepat berlalu. Kami terus memohon campur tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup menghilangkan pengaruh virus ini dalam dunia ini Tuhan. Engkau sanggup untuk memulihkan kehidupan kami kembali. Biarlah Tuhan, Engkau terus berikan kami keyakinan, iman yang kokoh, bahwa Engkau akan membuat semua indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan Allah kami, tempat perlindungan kami yang teguh.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian. Tuhanlah perlindunganku. Kita naikkan pujian ini terlebih dahulu dalam bahasa Mandarin. Sangti是我们的避难所。上帝是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。上帝是我们的避难所。上帝是我们的避难所，是我们
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. 主内亲爱的弟兄姐妹们平安， Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian dimanapun saudara berada. 无论我们在何处，愿恩惠平安从神我们的父并主耶稣基督归于你们。 Minggu ini 29 Maret 2020 adalah kali yang kedua Gereja Kristen Kalam Kudus mengadakan ibadah secara online. 今天呢，2020年3月29号，又是我们北干圣道堂第2次举办的线上敬拜。 Biarlah hal ini tidak mengurangi semangat kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita datang beribadah kepadanya. 但愿虽然在线上敬拜，不会减少我们对神敬拜的精神。 Mari kita bersama-sama berdoa. 我们一起低头祷告。 Ya Allah Roh Kudus, Engkaulah yang mengilhami setiap tulisan-tulisan di dalam kitab ini. 圣灵上帝啊，圣经所写的每一句话都是你所默示的。 Engkau jugalah yang akan membuat kami mengerti dan memahami maksud dari isi firman-Mu. 你会让我们知道，我们可以理解你圣经里面里面的每一个意思， Sehingga memungkinkan kami untuk kami hidup taat kepadamu. 使我们可以遵行的活出来。 Saat ini hamba-Mu berdoa dan memohon kepadamu ya Tuhan. 主啊，在这呢，你仆人祈求祷告， Jamalah setiap hati kami yang sedang mendengar, 触摸我们的心，在这聆听你的话的， yang melihat, 也正在看的， yang mengikuti tayangan video ini. 也是在线上看的所有的敬拜， Sehingga kami tetap mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. 使我们各自都可以以面对面见到你。 Dimanapun saat ini kami berada. 虽然我们在何处， Demikian juga kami berdoa ya Tuhan. 主啊，我们也是为其他的事来祷告， Untuk kedua hamba-Mu di sini. 为你这2位仆人来祷告， Mohon perkenanan dan pengurapan Tuhan. 求主悦纳恩膏他们， Agar firman-Mu dapat tersampaikan sesuai maksud Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. 使你的话语可以照着你的心意传讲出来。 Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan 我 surga. 们在天上的父， Kiranya kehadiran-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang berkuasa melampaui segala batas, meneguhkan iman kami. 愿你的灵格借着你的话语呢，可以坚固我们的信心， Dan memberikan kekuatan serta pengharapan bagi setiap kami. 也赐给我们力量盼望， Untuk menghadapi setiap situasi dan kondisi dalam kehidupan kami. 来面对我们生活里面的一些情况和环境。 Terima kasih ya Tuhan. 主，感谢你， Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. 你的名是应当称颂的，从永远直到永远。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami memohon. 我们祷告，奉主耶稣的圣名祈求，阿门。 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们， Di tengah kehidupan yang saat ini kita alami. Bukanlah suatu hal yang mudah. 在我们现在所面对的生活呢，真的不容易。 Virus corona sampai saat ini belum mampu teratasi dengan baik. 新冠病毒的传播现在还不是说能解决得好， Biarlah kesempatan ini boleh membawa setiap hati kita datang kepada Tuhan. 但愿在这样子的情况，可以把我们的心带向主。 Dan minggu ini kita bersama-sama akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. 这个礼拜呢，又再次我们来思想主的话语。 Tema kita minggu ini adalah hidup adalah anugerah Allah. 我们这个礼拜的主题是什么呢？就是生命就是神的恩典。 Mengapa kita perlu belajar hal ini Bapak Ibu Saudara? 为什么我们必须要学这一点呢？ Di tengah perjuangan setiap orang saat ini untuk mempertahankan hidup dengan adanya virus yang kita belum mampu mengatasinya. 在这新冠病毒当中，我们看到我们不断努力的坚持我们的生命呢， Kita diajar untuk melihat bagaimana saat ini kita hidup. 教导了我们现在要如何的活着。 Apakah kita bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan atas hidup kita? 是否我们上帝所可以赐给我们的生命，我们会感到感谢吗？ Maka minggu ini kita mengambil tema hidup adalah anugerah Allah. 所以这个礼拜我们的主题，生命就是神的恩典。 Dengan satu tujuan, 唯一的目的呢， kita belajar menghargai hidup yang Allah beri atas kita. 我们要学习珍惜神所赐给我们的生命。 Kita akan bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 10 ayat yang 我 ke-10. 们一起打开圣经，从约翰福音10章第10节， Mari kita akan baca bersama-sama. 我们一起来阅读。 Demikianlah firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 10 ayatnya yang ke-10.
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 约翰福音10章10节这样子说：盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。 Di tengah mewabahnya virus corona saat ini, 我们看到新冠病毒在蔓延中呢， seperti yang kita tahu Bapak Ibu Saudara, 如同我们所知的， begitu banyak korban yang telah meninggal. 导致很多人死亡。 Dan penyebaran virus ini begitu masif dan sporadis. 然后这病毒传播的很快，然后也是很临近的。 Kalau kita bersama-sama menyaksikan tayangan televisi dan berita-berita yang saat ini beredar di mana-mana, 如果我们去看那个电视机所讲的，还是很多信息所传的呢？ membuat hati kita prihatin dan sedih Bapak Ibu Saudara. 让我们的心感觉了不仅伤心又担心。 Biarlah hal ini boleh terus mendorong kita untuk kita datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. 但愿这个事件可以带领我们在神的面前更谦卑。 Kita mendoakan bangsa dan negara kita 我们 Indonesia. 要为我们的政府、我们的国家祷告。 Kita juga berdoa buat setiap kita masing-masing. 我们也是为我们自己来祷告。 Bagaimana kita harus hidup menjaga diri kita. 就是我们怎样在我们的生活里面要看守、保护自己。 Bagaimana kita patuh akan aturan-aturan yang pemerintah tetapkan untuk mengatasi hal ini. 然后我们怎样遵守神的建立、神的那个国家的建立，我们怎样遵守活出来。 Mari kita bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab 我们要成为神的儿女，有责任的， di dalam menghidupi kehidupan yang penuh dengan anugerah Tuhan ini. 就是我们可以活在神的恩典中。 Kita patuh akan aturan-aturan yang pemerintah lakukan untuk Wamen. saat ini. 就是现在必须要遵守政府所规定的。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， kondisi ini memang tidak mudah bagi setiap 这 kita. 样子的情况呢，对我们来讲真的很不容易。 Tetapi sebagai orang percaya, kita harus belajar menyikapi hal ini dengan benar. 但是成为信徒呢，我们必须有正确的态度来面对。 Kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 10 ayat yang 10 bagian B 主的话语呢，在约翰福音10章10节的下半节 mengatakan demikian. 讲到这样子。 Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 我来了是要叫羊还是人得生命，并且得的更丰盛。 Hal ini mengingatkan kepada setiap kita akan kehidupan yang telah Allah berikan untuk kita mampu mensyukurinya dan menjalaninya dengan penuh bertanggung jawab. 这节经文提醒了我们，让我们在神所赐的生命当中，我们真的要有责任感的活出来，和有感恩的心。 Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， sadarkah bahwa hidup ini adalah pemberian Allah? 是否我们觉悟到我们的生命是神所赐的？ Kalau hidup ini adalah pemberian Allah, 如果生命是神所赐的呢？ maka sepatutnya lah setiap kita menjaga kehidupan ini dengan baik dan bertanggung 理 jawab. 所当然的，如果我们有责任感的活出来， Kadang-kadang kita menyadari Bapak Ibu Saudara, 有时候我们也觉悟到， sesuatu yang berharga itu kalau hilang tanpa kita sadari, 就是当我们失去了的时候，我们才觉得是很宝贵。 akhirnya akan berujung pada sebuah penyesalan. 到时候我们所感觉到的是什么？就是懊悔。 Atau boleh dibilang, kita akan baru menyadari bahwa sesuatu itu berharga ketika dia hilang atau meninggalkan kita. 或者我们可以这样子说，某一些事当失去了或者离开了我们的时候，我们才觉悟到是宝贵。 Sesuatu yang berharga yang telah Allah berikan itu apa bagi kita Bapak Ibu Saudara? 神赐了什么宝物给我们了呢？ Injil Yohanes 10约翰福音10章 mencatat bagi setiap kita, 这样子记载着， hidup ini adalah pemberian Allah yang sangat berharga bagi kita. 生命呢是神最宝贵赐给我们的。 Mengapa hidup ini berharga Bapak Ibu? 为什么的生命是这样子宝贵呢？ Kalau kita baca pada bagian Injil di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ini, 如果我们仔细读约翰福音第10章 ayat yang ke-11 mengatakan 第 demikian. 11节这样子说： Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 我是好牧人，好牧人为羊舍命。 Ayat yang ke-15 juga mengatakan, 第15节也这样子说着。 sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. 正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命。
Bagian ini sangat jelas mengingatkan kepada setiap kita. 这节经文呢，就是很清楚的提醒我们， Hidup yang sekarang ini kita miliki 我们所拥有的生命 adalah pemberian Allah. 是神所赐的， Pemberian ini bukan suatu hal yang murahan Bapak Ibu 这 Saudara. 不是廉价的恩典， Tapi Allah sendiri memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. 但是神已经牺牲了他自己， Jadi 他 hidup 舍 yang 命了为 kita 你和我。 hidupi saat ini Bapak 所 Ibu 以现在 Saudara 我们所活出的生命呢， adalah pemberian Allah sendiri. 是神亲自所赐给我们的。 Kristus telah memberikan nyawanya bagi kita, maka kita hidup sampai saat ini. 基督已经舍己了，使我们现在就可以活着。 Jadi hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah hidup oleh karena kasih karunia Allah. 所以如果我们现在可以活着，我们的生命是神的恩典。 Karena Allah telah memberikan hidupnya bagi kita, maka kita hidup. 因为神已经舍命了，使我们可以得到生命。 Dan lebih luar biasa sekali Bapak Ibu 然 Saudara, 后更伟大的是什么呢？ Tuhan memberikan itu di dalam semua kelimpahan. 神赐给我们是在丰盛当中， Hidup yang luar biasa yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. 神所信托的生命给我们的是怎样的？ Pertanyaan bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara, 就是丰盛的生命。现在给我们每一个人的提问： mengapa hidup itu diberi? Mengapa hidup itu dikatakan adalah anugerah dan pemberian Allah? 如果我们讲到生命是神所赐的，也是神的恩典，为什么这样子说呢？ Kalau kita kembali mulai bertanya dan mengoreksi dalam perjalanan kehidupan manusia yang pertama Bapak Ibu, 如果我们要回想一下人类第一世人类的生命， karena kejatuhan manusia ke dalam dosa telah membuat manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. 就是因为人的堕落呢，使我们缺欠了神的荣耀， Manusia terpisah dari Allah. 人与神已经隔绝了。 Dan keterpisahan itu adalah kematian bagi kita manusia. 对人来讲，那时候就是死亡， Sehingga karena manusia jatuh di dalam dosa, 因为人已经堕落了，犯罪了， manusia mengalami kematian kekal. 人必须要面对都是永远的死亡。 Roma 6 ayat 23 mengatakan, 罗马书6章23节记载， sebab upah dosa ialah maut. 因为罪的工价乃是死， Upah dosa ialah maut. 罪的工价乃是死。 Ini dengan jelas mengingatkan kepada setiap kita. 这很清楚的提醒了我们， Sesungguhnya manusia itu tidak memiliki kehidupan di hadapan Tuhan. 其实人在神的面前是没有生命的。 Tetapi karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus yang telah rela memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita, 但是因为神的恩典，就是在基督耶稣的身上愿意舍己了， maka kita hidup Bapak Ibu Saudara. 救了我们，使我们可以得着生命。 Dan bukan hanya itu saja, 也不止这些， Tuhan katakan kepada setiap kita, 主向我们每一个人说： Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 就是我来了是要叫人得生命，并且得更丰盛。 Jadi hidup yang diberikan Kristus adalah hidup yang luar biasa. 所以神赐给我们的生命是很特别的生命， Hidup yang berkelimpahan. 就是丰盛的生命。 Apakah hidup yang berkelimpahan yang dimaksudkan itu Bapak Ibu Saudara? 所谓的丰盛的生命是什么呢？ Apakah itu berarti kelimpahan secara materi? 是不是在物质面？ Karena kalau kita mencoba mengkontraskan dengan realitas yang sedang kita hadapi saat ini, 如果我们以现在我们的情况来做对比呢， sepertinya itu sesuatu yang jauh Bapak Ibu. 看起来好像差很远了。 Wabah virus corona merajalela secara masif, 新冠病毒传染得很厉害， kematian terjadi di mana-mana. 到处我们看到很多人都死了， Beberapa daerah dan kota sudah mengalami lockdown, 很多地方城市都开始封闭了， perekonomian mulai terganggu, 经济也开始有动摇， harga-harga mulai mahal, 物价开始涨高， dan untuk mendapatkan kebutuhan yang kita perlukan keseharian pun mulai mengalami 然 kesulitan. 后我们就是日常用品要找的时候开始有困难了。 Sepertinya firman Tuhan itu tidak relevan kalau kita mencoba kaitkan dengan kondisi kita saat ini. 所以呢，我们看到，如果我们以现在的情况来讲呢，好像主的话与我们是不相关的。 Hidup berkelimpahan macam apakah yang Tuhan maksudkan yang telah Dia berikan bagi kita? 这样子，神所说的丰盛的生命的定义是什么呢？
Memang Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹们， banyak hamba-hamba Tuhan mencoba menafsirkan bagian ini. 很多神仆就是尽量在解释这节经文。 Hidup berkelimpahan adalah kelimpahan secara materi, 丰盛的生命就是以物质的丰盛来说， yakni kesuksesan, 就是成功， kesehatan, 就是健康的身体， kemewahan, 然后奢侈， ketenaran, 还有就是名 dan 望， lain-lain 还有 sebagainya. 其他等等。 Mereka mengklaim ketika ikut Tuhan Yesus 他们声说，当我们跟随主耶稣的时候呢， pasti akan mengalami kesuksesan. 确定会经历到成功。 Dan bahkan berkat-berkat jasmani akan turun atas hidup kita. 何况呢，很多裸体的福分呢，都会临到我们。 Bapak Ibu Saudara, kalau itu memang benar, 如果这是正确的， yang dimaksudkan Tuhan pada bagian ini, 就是主耶稣所说在这一段经文的呢， saya pun tidak menolak Saudara. 我也不否认， Saya dengan senang hati Bapak Ibu 我 Saudara, 也是很甘心乐意的接受。 ikut Tuhan akan sukses, 如果跟随耶稣可以成功， ikut Tuhan sehat terus, 跟随耶稣呢，就是不断的健康， ikut Tuhan kebal virus corona. 跟着耶稣呢，就会免离就是新冠病毒， Wah, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. 很特别。 Tapi apakah itu yang dimaksudkan Tuhan tentang hidup berkelimpahan? 但是，是否主耶稣所讲的丰盛的生命是如此吗？ Pada kesempatan minggu ini kita akan belajar. 在这个礼拜呢，我们有机会可以来一起学习。 Apa sih hidup yang diberikan Tuhan bagi kita? 主耶稣所赐给我们的生命是怎样的生命呢？ Apakah hidup berkelimpahan yang diberikan Tuhan itu bagi kita? 什么是丰盛的生命主所赐给我们的呢？ Karena kalau kita berpikir bahwa hidup berkelimpahan adalah secara materi, Bapak Ibu Saudara, 如果我们以物质来讲说，丰盛的生命就是说我们在物质方面有丰盛呢？ seperti saya katakan, itu jauh dari realitas yang kita hadapi saat ini. 在这我说，是不是与我们现在所面对的是差很远了？ Karena coba kalau kita bersama-sama melihat 如果我们一起来看， perjalanan murid-murid Tuhan Yesus saja, 主耶稣的门徒的生命之旅， dalam perjalanan iman mereka mengikut Kristus, 在他们的信心之旅，就是跟随耶稣的时候呢， ternyata bukan kemewahan dan kesuksesan secara kasat mata yang mereka lihat. 他们所得到的不是安逸的生活，或者就奢侈的生活， Mereka mengalami begitu banyak kesulitan dan tantangan. 他们面对很多的困难和苦难。 Mari kita coba lihat murid-murid dan rasul-rasul Tuhan. 我们一起来看主耶稣的使徒和他的门徒。 Petrus, 彼得 seorang rasul yang luar biasa berani. 就是一个很伟大的使徒。 Bagaimana akhir hidup dan pelayanannya Bapak 我 Ibu 们看 Saudara? 到他的服侍和他的生命的结果，最后是如何呢？ Petrus mati disalib dengan kepala di bawah. 彼得呢被倒钉的在十字架上， Andreas 然后安德烈 mati juga disalib dengan kayu berhuruf X. 他被钉插形的十字架而死。 Yakobus 然后雅各呢， mati oleh pedang dipenggal oleh Raja Herodes. 就是受到希律王的那个剑宰杀。 Yohanes, 然后约翰， dia pernah mengalami dimasukkan di dalam kuali dengan minyak yang mendidih. 他曾经被丢到那个沸腾的那个什么油锅里面。 Memang dia mengalami pertolongan Tuhan, tidak terluka Bapak Ibu Saudara. 他受到神的帮助，在那时候他没有受伤， Tetapi di akhir hidupnya dia mati di dalam pembuangan. 但是他最终的生命就是被丢到巴摩岛。 Dan kita tahu Filipus, 然后我们也知道腓力， dia juga mati dengan kepala terpenggal. 他也是被砍头而死。 Bartolomeus, 然后巴多罗买， dia sempat dikuliti Bapak Ibu Saudara 他那时候就是活活的被剥皮， dan mati disalib. 然后也死在十字架上。 Saudara, inikah hidup berkelimpahan yang dimaksudkan Tuhan? 然后主所谓讲的丰盛的生命是如此吗？ Dan ternyata dalam perjalanan rasul-rasul Tuhan, 原来我们看到在主的使徒的生命之旅， ada begitu banyak kesulitan dan tantangan yang dia hadapi. 他们面对很多的困难和苦难。 Karena sesungguhnya kelimpahan yang Tuhan maksud bukanlah kelimpahan yang diartikan secara materi dan secara fisik. 因为主所讲的丰盛的生命，不是以物质来讲或者外在来讲。 Dan kita lihat Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu 然后 Saudara. 我们就来看主耶稣，
Dia katakan, serigala punya liang, 主耶稣讲到说，狐狸有洞， burung punya sarang, 天空的鸟有窝， tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. 但是人子呢，却没有枕头的地方。 Maka jelas di sini yang dimaksudkan oleh Tuhan hidup berkelimpahan bukanlah hidup secara materi. 所以在此呢，在这里主耶稣所教导关于丰盛的生命呢，不是以物质的丰盛。 Karena melihat kondisi dan situasi yang saat ini kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, 当我们看到我们现在所面对的情况和环境， di abad ke-21 yang dibilang abad yang sangat maju dan canggih ini, Bapak Ibu Saudara, 当我们讲到这21世纪就是很先进的世纪， secara materi begitu hebat dunia ini, Bapak Ibu Saudara. 以物质来看，我们看到真的很棒，很大的进步。 Namun atas seizin Tuhan itu semua bisa diruntuhkan dengan virus yang sangat kecil saat ini, Saudara. 但是我们看到，借着神的允许呢，只是小小的病毒都可以把这一切垮掉了。 Kesombongan manusia yang mampu mencapai segala sesuatu dengan ini dan itu secara materi, Bapak Ibu Saudara. 人的骄傲，他觉得接着靠着他自己的能力可以达到什么他所要的， Di-lockdownkan oleh virus yang namanya corona ini, Saudara. 因为这个病毒呢，他们就被打倒了。 Jadi sesungguhnya kalau kita memiliki kebanggaan oleh materi-materi atau hal-hal duniawi ini, Saudara, 所以如果今天我们要自夸在物质上呢， itu tidak ada artinya. 这是没有意义的。 Dan memang bukan itu yang dimaksudkan Tuhan tentang hidup yang diberikan Allah bagi kita. 然后神所要给我们的生命不是这样子的生命。 Maka di dalam kesempatan kondisi ini boleh membawa setiap kita merenungkan kembali. 所以在这样子的情况，可以带领我们又再思考、思想一下， Apakah hidup yang dimaksudkan Tuhan itu yang telah Ia berikan bagi kita? 就是神所赐给我们的生命，神给我们生命的定义是什么？ Hingga Dia rela memberikan nyawanya bagi setiap kita. 就是他愿意牺牲他的生命，给我们的生命是什么？ Saat ini itulah hidup yang harus kita hidupi, Bapak Ibu 这 Saudara. 就是我们必须活出来的生命。 Injil Yohanes yang kita baca pada kesempatan ini, 今天呢，这是靠我们所读的约翰福音。 kalau kita teliti dengan baik, 如果我们仔细的看， ketika dia mengatakan dan menuliskan kata hidup di sana, 当里面记载到生命这个词汇呢， kita bisa membedakannya. 我们可以拿出来做分别。 Saudara, biasa di dalam bahasa Yunani untuk menuliskan kata hidup itu ada dua kata yang dipakai. 在希腊文呢，要描写这个生命呢，有两个词汇， Ada yang namanya bios, 有一个叫做 bios， ada juga zoe. 有一个叫做 zoe。 Bios itu kita bisa mengenal dengan istilah biologi. bios 呢，我们平常就是用生物学来知道。 Sementara zoe itu artinya adalah kehidupan ilahi, 然后 zoe 的是什么意思呢？就是神圣的生命， kehidupan yang memiliki kualitas yang tinggi 就是有优质的生命， dan nilai-nilai kekal. 然后有永恒的价值观。 Bapak Ibu dan Saudara sekalian, 主内亲爱的弟兄姐妹们， kalau kita berbicara tentang bios atau 当我们 biologi, 讲到 bios 的时候，或者生物的时候呢， adalah kehidupan yang dilihat secara fisik. 这个生命呢，就是以外表来看，就是以肉体来 Bagaimana 看， ciri-ciri makhluk hidup itu? 就是活物啦，它的特征是什么？它的特征是什么？ Dia bergerak, 它会有动作， dia bertumbuh, 它会有成长， dia berkembang biak. 然后它会有繁殖， Inilah hidup secara fisik. Bapak 这 Ibu. 就是以肉体看的生命。 Tapi zoe 但是 Zoe 就不同了。 yang dipakai oleh Yohanes dalam kalimat ini 约翰所用的就是 Zoe 这个词儿， adalah hidup yang memiliki nilai yang tinggi. 这个生命呢，这是优质的生命， Hidup yang diberikan Allah sendiri bagi kita. 就是神自己本身赐给我们的， Hidup yang berkualitas dan memiliki nilai-nilai kekal. 有价值观的，有永恒的价值观的。 Bapak Ibu dan Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， di dalam Injil Yohanes, kalau kita mau teliti dengan baik, 在约翰福音，如果我们要仔细来探索呢， ada 36 kata zoe atau 在里 hidup 面记载 dipakai. 了有36次关于生命，就是用 Zoe 的意思， Ini mengingatkan kepada setiap kita 提醒了我们，
bahwa hidup yang bernilai tinggi, hidup yang berkualitas, hidup yang memiliki nilai-nilai kekal, itu yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. 就是优质的生命，有永恒的价值观的生命，必须要我们注意，我们要活出来的。 Karena itulah hidup yang diberikan Allah bagi kita. 因为这就是神所赐给我们的生命。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 主内，亲爱的弟兄姐妹们， minggu-minggu ini adalah minggu-minggu menjelang kita memperingati hari sengsara Tuhan. 这几个礼拜呢，就是我们要进入纪念主耶稣的受难日。 Kita diingatkan ketika Tuhan mati di atas kayu salib, 再次提醒我们，当主耶稣死在十字架上， memberikan nyawanya bagi kita 把他的生命赐给我们， agar kita hidup, 让我们可以得着生命， agar hidup kita berkualitas, 让我们的生命有高 agar 值， hidup kita bernilai, 让我们的生命有价值， agar hidup kita boleh memiliki nilai kekekalan. 让我们的生命有永恒的价值。 Maka dia rela datang bagi saudara dan 所 saya. 以主耶稣愿意来得到这 Ini 世界， hidup 为 yang 了你 diberikan 和我。 Tuhan bagi 这 kita. 就是神所赐给我们的生命。 Dan ini yang harus kita hidupi 然后 Bapak 这 Ibu 样子的 Saudara. 生命，我们必须要活出来。 Kalau kita berbicara tentang kekekalan Bapak 当 Ibu 我们讲 Saudara, 到关于永生的时候呢， Yohanes selalu berbicara kekekalan bukan untuk masa depan Bapak Ibu 约 Saudara. 翰13讲到永恒，那不是为了未来的生命， Tapi hidup kekekalan itu adalah hidup yang juga kekinian. 所以这个永恒的生命就是现在的生命， Yang dimulai dari sekarang hidup yang kita hidupi saat 就是 ini. 从我们现在所要活出来的生命。 Ketika kita percaya kepada 当 Kristus, 我们相信基督的时候， mengakui dia Tuhan dan Juru Selamat kita, 我们承认他是我们的主，我们的救赎主的时候， disitulah hidup yang bernilai itu kita terima dari Tuhan. 那时候呢，优质的生命我们必须要 Dan 活出来。 disitulah hidup yang bernilai kekal itu kita mulai dalam kehidupan ini. 然后有永恒的价值，我们必须要活出来。 Maka sangatlah kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup saat ini, Bapak 所以 Ibu. 呢，现在我们必须要注意看我们怎样的活出来。 Kita sebagai anak-anak Tuhan diharapkan menghidupi kehidupan yang begitu memiliki nilai tinggi itu dengan penuh bertanggung jawab. 成为神的儿女呢，神要我们在我们的生命里面活出有价值、永恒的价值，然后有高值的生命，也有责任感的生命。 Terlebih di tengah kehidupan kondisi yang sulit saat ini, Bapak Ibu 就是 Saudara. 在现在这样子困难的情况， Tidak ada sesuatu yang bisa kita sombongkan dalam hidup kita secara materi. 以物质那方面呢，没有任何事情可以让我们自夸的。 Kita saat ini sedang beraksi dan ditunggu oleh Tuhan apa action kita di dalam kehidupan saat ini 现在神正在等待，我们要做出怎样的行动， untuk kita hidup menghidupi kehidupan yang berkualitas yang Tuhan harapkan. 就是神所盼望我们要活出的有价值的、有高价，然后又永恒的价值出来。 Menyadari akan hidup ilahi yang luar biasa yang telah Allah berikan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. 当我们醒悟到我们的生命是神圣所赐的生命呢，也是耶稣基督牺牲他的生命在十字架上的生命， Hendaklah mendorong setiap kita untuk hidup sebagaimana yang Tuhan mau. 应当鼓励到我们，推动到我们活出如同神所要的， Hidup yang berkualitas, 就是有价值的生命。 hidup yang memikirkan nilai-nilai kekekalan. 要想永恒价值的生命，有高值的生命， Ini berarti adalah hidup yang bertanggung jawab. 就是要有责任感的生命， Hidup yang bermartabat. 就是有端庄的生命。 Marilah di tengah-tengah kondisi yang sulit saat ini Bapak Ibu Saudara, 但愿这样子困难的情况当中， kita menjadi orang-orang, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi murid-murid Tuhan, 我们要成为神的儿女，成为神的门徒， memiliki hidup yang bertanggung jawab. 要有拥有责任的生命。 Bertanggung jawab menjaga diri kita masing-masing, 我们的责任什么呢？就是看顾保守我们自己的健康， bertanggung jawab menjaga antar sesama kita, 就是我们邻舍的健康情况， bertanggung jawab akan setiap posisi ataupun bidang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. 无论在任何的岗位，我们在那边也是要活出有责任的生命。 Bertanggung jawab atas setiap pelayanan kita, 在我们每个侍奉当中呢，我们也是要付出责任。 bertanggung jawab atas tutur kata dan sikap kita, 在我们的言语、我们的行为呢，我们也是要付出责 dan 任。 bertanggung jawab atas perilaku hidup kita. 然后我们每行为也是如此。 Intinya saudara yang dikasihi Tuhan, 重点呢是什么呢？ di tengah duka yang melanda negeri kita dan dunia saat ini, 就是当一些困难、悲伤临到这世界，也是临到我们的国家的时候， tak perlu kita bertanya,
Mengapa ini mesti terjadi 我们 Tuhan? 不需要再问主啊，为什么这件事会发生呢？ Karena sesungguhnya hidup ilahi, hidup yang berkualitas dan bernilai tinggi itu 因为其实神圣的生命呢，有价值的生命呢， telah Allah berikan bagi kita. 神已经赐给我们了。 Kini saatnya kita beraksi 现在就是我们行动的时刻了， untuk mempraktekkan hidup yang berkualitas dan bernilai tinggi. 我们要把它实践活出来。 Saudaraku yang dikasihi 主 Tuhan, 内的亲爱的弟兄姐妹们， mari kita tingkatkan bersama-sama kehidupan kita yang bernilai tinggi. 我们要活出，我们也要醒悟到，我们的生命是高价的。 Meningkatkan kehidupan kasih kita dengan yang lain. 然后我们要活出爱心， Kepedulian 我 kita, 们的关心， kerendahan hati kita, 谦卑的心， dan juga hidup berbagi kita kepada 然 yang 后施 lain. 舍的心， Dan terlebih dari semuanya 也 itu, 超过这一切呢。 tingkatkan kehidupan kita memiliki relasi yang hidup dengan Tuhan. 要加强什么？提高什么呢？就是我们与神的关系。 Karena hanya itu yang akhirnya tersisa dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. 因为这一切呢，就是成为我们所拥有的， Relasi yang benar dengan Tuhan, 就是当我们与神有建立美好的关系， relasi yang benar dengan sesama. 我们与邻舍有美好的关系。 Kiranya menghadapi kesulitan dan tantangan saat ini, 所以，当我们现在面对的一些困难， kesulitan penderitaan dengan adanya virus corona ini, 一切的苦难，就是因为病毒所引起的。 boleh dipakai Tuhan untuk memurnikan hidup kita, 让神可以使用来熬炼、纯净我们的生命， membawa kita semakin dekat dengan 让我 Tuhan, 们更亲近神， membuat kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. 让我们在神的面前更谦卑。 Kiranya Tuhan menolong setiap kita, 但愿神帮助我们每一位， dan biarlah damai sejarah Tuhan Yesus 但愿神的平安 beserta kita sekalian. 与我们同在。 Terpujilah nama Tuhan. 一些荣耀归给 Di 主， dalam nama Tuhan Yesus, 在奉主耶稣的圣名， kita terus memohon kemurahan dan 我们不 berkat-Nya. 断的祈求主的怜悯。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Bapa, kami sudah bersama-sama berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. 天父啊，我们已经停止传讲你的话语， Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. 但是我们相信圣灵不断的在我们心里动工， Dalam segala keterbatasan-keterbatasan yang ada pada kami Tuhan. 在我们身上很多的有限呢。 Engkau Allah yang tidak terbatas, 你是无限的神， akan menjangkau setiap jemaat-Mu. 你确定会触摸我们每一位， Untuk bersama-sama menghargai hidup yang telah Allah beri. 让我们可以懂得珍惜你所赐给我们的生命。 Kondisi yang sulit saat ini ya Tuhan. 在这样子困难的情况当中， Kiranya membawa kami kembali kepadamu. 但愿可以把我们带回来， Menghidupi dan memaknai hidup yang bernilai tinggi di hadapan-Mu. 回来到你的身边，明白你所赐给我们的 Kiranya Engkau 有意 terus 义的生命。 menolong setiap kami. 但愿圣灵不断的帮助我们， Bagaimana kami harus hidup. 我们如何要活出 Hidup 在 penuh 我们的生 kasih. 命里面，就是有爱心的生命， Hidup penuh kepedulian. 就是有关心的生命， Hidup penuh rasa tanggung jawab. 有责任感的生命， Dan hidup meneladani Engkau ya Tuhan. 要学你榜样的生命。 Terima kasih kami bersyukur kepadamu. 主啊，我们献上感谢， Terpujilah namamu ya Tuhan. 你的名是应当称颂的， Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. 从永远直到永远。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 我们祷告，奉主耶稣的圣名求， Kami berdoa. 我们祈求祷告， Amin. 阿门。 Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Bersama-sama kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Pohon selamat sumber berkah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita semua meninggalkan tempat kita masing-masing, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai setiap saudara, mulai saat ini
sampai Kristus Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh ibadah hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati.